Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua anak didik saya. Apa khabar? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Di sini ingin saya perkenalkan diri kepada murid-murid tahun 4 terutamanya yang masih belum mengenali saya. Saya adalah Cikgu Safwan yang akan mengajar anda bagi subjek RBT. Bertemu kita pada kali ini di laman web RBT Sri Kelana yang dibina khas, yang saya bina khas untuk PDPR ataupun pembelajaran dari rumah yang akan berlangsung sepanjang PKP yang dijangkakan akan tamat pada 4 Februari. Okey, tujuan utama saya membina laman web ini adalah untuk memberikan flexibility dari segi masa dan akses, memandangkan masing murid-murid mempunyai kekangan-kekangan yang tertentu yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya harapkan dengan adanya laman web ini akan memudahkan lagi untuk anak didik semua, anak murid semua mengikuti pembelajaran secara atas talian. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan website ini. Website ini boleh diakses melalui laptop, tablet maupun menggunakan gadget seperti telefon. Kalau telefon, dia punya keadaan akan menjadi seperti ini. Jadi awak boleh scroll ke bawah, dia ada bar kat sini. Bar dia di sini, awak boleh tekan dekat sini untuk tengok bar menu. Ataupun awak boleh pergi ke access. Untuk tahun 4, awak boleh pergi ke tahun 4. Saya sarankan awak masuk ikut tahun. Contoh, awak tahun 4 teratai, ataupun anda daripada tahun 4 dahlia sekalipun, masuk ikut tahun 4. Okey, ikut tahun mana anda berada. Tak kira lah kelas apa pun. Okey, masuk tahun 4 contohnya. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, pergi ke bawah, slide ke bawah. Ataupun kalau di komputer, di komputer dia akan keluar paparan seperti ini. Reka bentuk dan teknologi tahun 4. Klik pada sesi PDPR yang anda ingin ikuti di bawah. Ini sesi 1 sebab kita baru satu sesi. Akan datang saya akan tambah lagi bawah ni sesi 2, sesi 3. Saya harapkan tak perlu saya tambah banyak. Kita doakan sama-sama semoga kita dapat bersemuka. Sebenarnya pembelajaran secara bersemuka lebih mudah untuk saya sampaikan dan lebih mudah untuk anda fahami. Okey, insya-Allah kita sama-sama doakan. Okey, tapi untuk sesi pertama, klik saja. Okey, selesai saja anda klik pada sesi yang berkenaan. Okey. Okey, baca arahan. Pertama sekali baca arahan. Arahan yang pertama, sila salin nota di bawah di dalam buku tulis. Okey, buku tulis biasanya nota saya akan minta untuk ditulis dalam buku garis 1. Buku kecil warna biru garis 1. Untuk awak tuliskan setiap nota-nota yang diberikan. Okey, kemudian arahan yang kedua untuk PDPR sesi 1 tahun 4, jawab soalan kuis yang disediakan. Penting untuk awak jawab soalan kuis kerana ia akan menjadi bukti dan juga rekod kehadiran bukti yang awak mengikuti pembelajaran atas talian ini. Okey, ini nota yang saya berikan untuk tahun 4. Pertama, peraturan keselamatan bengkel. Ada 9 kat sini. 2, 4, 6, 8, 9. Dan juga peraturan keselamatan diri. Kat sini kita ada 8. 2 saja. Saya tak ambil banyak, saya ambil sikit saja dalam 2 ni. 2 peraturan ni. Untuk sebagai orang kata percubaan. Percubaan untuk murid-murid tahun 4 terutamanya. Okey, selesai awak dah tulis nota, dah baca, dah tulis nota, awak boleh ikut kuis kat sini. Klik pada kuis sini. Okey. Klik ke kuis, dia akan bawa awak pergi ke kuis ke pada kuis RBT sesi 1 tahun 4. Okey. Pertama sekali tuliskan nama. Okey, contoh kita ambil nama Ali
bin Abu, tulis huruf besar lebih mudah untuk saya baca nanti. Ali bin Abu, nama penuh, kelas, kita ambil contoh 4 teratai. Okey, klik pada next. Kalau guna telefon, tap je next. Kemudian, selesaikan soalan ataupun kuis yang diberi. Soalan kat sini, klik pada peraturan keselamatan diri yang betul. Apa peraturan keselamatan diri yang betul? Yang pertama, pastikan rambut diikat dengan kemas. Kedua, tinggalkan atau masukkan tali leher ke dalam apron. Yang ketiga, patuhi semua peraturan semasa menjalankan aktiviti. Macam mana saya tahu ada 3 jawapan? Sebab dia kata terdapat lebih daripada satu jawapan. Lepas tu, yang soalan kedua, klik pada peraturan keselamatan bengkel. Bengkel tadi, keselamatan diri. Sekarang keselamatan bengkel. Okey. Yang pertama, dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru. Okey, betul. Yang ni tadi kita dah jawab untuk diri. Kemudian beritahu guru jika berlaku kemalangan. Dan akhir sekali, dilarang membawa beg ke dalam bengkel. Awak baca, fahamkan dan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Itu sebab saya tadi mungkin ada murid yang tanya, cikgu macam mana nak tengok tadi nota tadi dengan soalan ni. Sebab tu saya sarankan awak salin nota dulu dalam buku tulis supaya mudah untuk awak baca bila awak nak jawab soalan. Untuk rujuk lah. Okey, kemudian klik pada submit. Okey, selesai saya submit. Dia akan keluar kat sini, tahniah dan terima kasih kerana mengikuti pembelajaran ini hingga akhir. Maksudnya awak dah selesai lah. Untuk RBT tahun 4 awak dah selesai. Maknanya kalau awak murid tahun 4 dah selesai. Awak boleh tengok skor kat sini, view skor kat sini ataupun awak boleh balik semula kepada laman web. Kalau nak ulang balik tak ada masalah. Tutup saja kuis ni. Ulang balik, nak baca balik, mungkin ada tertinggal nota ke, tak ada masalah. Ataupun mungkin awak dah 2-3 hari ataupun minggu depan, katalah dah 2-3 hari ada kekangan yang tak dapat dielakkan, baru nak dapat mengikuti. Mungkin awak dah, mungkin kita dah masuk sesi yang kedua, awak baru nak buat sesi pertama, tak ada masalah, silakan. Awak jawab je. Saya beri kelonggaran kerana saya faham masing-masing semua ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Okey, selesai tahun 4, kita akan tengok pada tahun 5. Kat sini tahun 5 pun sama. Langkah yang sama seperti murid tahun 4. Sesi 1. Jadi klik saja. Dia akan bawa awak kepada sesi RBT PDPR untuk tahun 5. Okey. 5 kita ada video. Jadi awak kena tonton video sini. Video ni awak tonton, fahamkan. Ni adalah nota yang saya nak awak salin. Jenis-jenis mata jahitan. Tengok pada arahan. 1, tonton video pengenalan. Kedua, salin nota jenis-jenis mata jahitan. Muka tulis garis 1. Ketiga, jawab kuis. Bukti atau rekod anda telah mengikuti pembelajaran. Sama juga dengan murid tahun 6. Kaedah yang sama, penyusunan yang sama. Ini adalah nota dia, arahan dia. Sila salin nota di bawah dalam buku tulis. Yang kedua, jawab soalan kuis sediakan sebagai bukti ataupun rekod kehadiran. Okey, ini adalah nota-nota yang perlu awak salin. Maksudnya, boleh daripada pengenalan ni hinggalah kepada perteminda ini. Ini adalah kuis RBT yang perlu dijawab oleh murid tahun 6. Okey, saya akan update website ini ataupun lawan web ini setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kerana kalau dilihat pada jadual kat sini, jadual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan berlangsung 5 hari, yang mana RBT ataupun TMK akan berlaku pada hari Jumaat pada sesi yang kedua. Tapi ini hanya orang kata sebagai formality. Cuma saya akan update mungkin pada pagi Jumaat, setiap pagi Jumaat. Jadi anda pada murid-murid yang mungkin dah ada kelapangan awal dan dah tak ada kerja nak buat, boleh melihat kepada website ini untuk melihat update. Saya juga akan masukkan link ni kepada dalam grup Google
Google Classroom untuk mudahkan, mungkin ada yang tak ada gadget dekat rumah tapi ada maksud saya tidak ada telefon tetapi ada laptop, ada komputer. Jadi anda boleh lihat link ni kepada link di Google Classroom maksud saya. Okey. Ini ada jadual dia. Okey, kepada anda yang hendak mengakses kepada buku teks boleh tengok pada buku teks. Saya sertakan buku teks RBT dekat sini. Ini adalah silibus terkini tahun 5. Ini tahun lepas ni tahun 4, tahun 5, tahun 6. Jadi awak boleh klik pada gambar rajah yang ada ni untuk akses kepada buku teks secara digital. Kalau nak tengok, nak dapatkan nota tambahan, nak rujuk supaya lebih faham, ataupun awak nak ulang kaji dulu sebelum pengajaran seterusnya, dialu-alukan. Okey, sebelum saya terlupa, penggiliran akan berlaku antara RBT dan juga PSB. Kalau awak tengok kat sini, RBT, PSB. Jadi RBT akan berlangsung pada 22 Januari, 5 Februari dan 19 Februari. Tetapi dijangkakan kita habis PKP pada 4 Februari. Jadi saya harapkan selepas itu kita akan berjumpa. Tak perlulah saya update yang seterusnya, kerana lebih baik sebenarnya kita bersemuka. RBT ni adalah satu pembelajaran yang berlaku secara hands on ataupun secara amali. Amali, banyak kita melakukan projek, contoh murid tahun 4, tahun 5, tahun 6. Setiap tahun ni kita akan melakukan projek. Bagi murid tahun 4 yang belum pernah, yang pertama kali mengikuti RBT, kita ada projek untuk tahun 4 saya tak silap saya kita ada 5 projek. 5 projek. Macam contoh saya mengambil contoh projek menghasilkan sebuah model kereta daripada bahan terbuang, yang mana murid akan melahirkan idea secara bersistem. Kita akan belajar macam mana untuk lahirkan sesuatu idea itu secara bersistem. Kemudian dah dapat idea, kita lakarkan idea itu, kemudian kita jelmakan dalam bentuk model untuk dipersembahkan. Itu baru satu. Ada banyak lagi. Kita ada model makanan, macam mana kita nak reka bentuk makanan, macam mana kita nak mereka bentuk menggunakan teknologi. Kalau biasa kita mereka bentuk, kalau dulu orang guna tanah liat, kita sekarang gunakan pen 3D. Nak tahu apa itu pen 3D, kena masuk kelas baru senang saya nak tunjukkan macam mana awak nak gunakan pen 3D. Ataupun boleh saja untuk sebagai pengetahuan tambahan, boleh buat carian internet apa itu pen 3D. Apa itu pen 3D. Sangat menarik. Sangat menarik untuk diikuti. Macam murid tahun 5 sekarang, silibus yang baru, mereka akan mengikuti sambungan daripada scratch tahun lepas, pengatur caraan, yang mana mereka akan mengatur cara sendiri sebuah saya katakan sebahagian daripada robotik, ataupun kita panggil secara tepatnya microbit. Microbit ni awak boleh setting, boleh masukkan pengatur caraan untuk melakukan pergerakan, melakukan apa saja paparan yang awak mahukan, sebagai orang kata secebis sebenarnya. Tapi memang walaupun secebis, tapi memang dahsyat sangat untuk saya terangkan kat sini. Susah untuk saya terangkan secara atas talian. Saya rasa lebih baik kalau kita dapat bersemuka, saya dapat tunjukkan satu persatu kepada anda semua. InsyaAllah, saya besar harapan saya untuk kita awak dapat bersemuka bersama dengan saya di sekolah. Okey. Selain tu, sebelum saya tamatkan sesi pengenalan kata-kata luahan saya ni, saya akan cuba untuk tambah baik apa yang ada kat dalam laman web ini, dan besar harapan saya untuk anak-anak murid saya semua, anak-anak murid semua mengikuti mengikuti pembelajaran secara atas talian ini dengan bersungguh-sungguh, dengan iltizam, dengan penuh rasa bertanggungjawab sebagai seorang murid, untuk mendapatkan ilmu yang awak akan gunakan ilmu ni di hari kemudian kelak, insya-Allah. Semoga kita sama-sama dapat keberkatan daripada pembelajaran secara atas talian ini, insya-Allah.
Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.